Assalamualaikum. Saya akan menerangkan nama kempen kami iaitu Let's Feed Our Ethics. Okey, secara amnya, etika pemakanan merupakan salah satu aspek yang sangat dititikberatkan oleh masyarakat di Malaysia. Sebagai contoh, kaum Melayu, Cina dan India. Let's Feed Our Ethics. Apa tu? Baiklah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk memperbaiki etika makan dalam pelbagai kaum yang terdiri daripada Melayu, India dan Cina. Semua bangsa dunia ini mempunyai cara-cara makanannya yang tersendiri dan dianggap sesuai dalam kehidupan seharian mereka, khususnya bagi agama Islam. Sebagai seorang Muslim dan pelbagai kaum yang lain seharusnya mempunyai etika yang betul bagi melahirkan individu yang berakhlak dan beradab ketika makan. Tujuan etika ini seharusnya diperbaiki adalah untuk menunjukkan rasa syukur atas rezeki yang diberikan, melahirkan seseorang yang beradab dan berakhlak ketika makan, dan melahirkan generasi muda yang berilmu pengetahuan tentang etika makan dalam pelbagai kaum. Seperti yang kita ketahui bahawa nama kempen kami adalah Let's Fix Our Ethics, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah mari memperbaiki etika kita. Jadi, sebelum seseorang itu memperbaiki etikanya, mari kita ketahui dulu apa itu maksud etika. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, etika bermaksud prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak yang menjadi satu pegangan kepada seseorang individu ataupun sesuatu kumpulan. Selain itu, etika juga adalah teori tentang kehidupan ataupun tingkah laku yang betul dalam memberi kehidupan yang lebih baik dan bukannya sekadar amalan semata-mata. Etika juga adalah mengkaji fakta, di mana dalam pengkajian faktanya ia menganalisis dan juga merumuskan apakah tingkah laku yang betul. Agak-agak ada tak maksud etika daripada perspektif yang lain? Mestilah ada. Dari sudut perspektif Islam, etika bermaksud tingkah laku yang betul yang berlandaskan Al-Quran dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara kesimpulannya, merumus kepada seluruh maksud etika tadi, etika adalah peraturan-peraturan tingkah laku dan sopan santun, sama ada dalam kehidupan sebenar maupun dalam menjalinkan hubungan antara masyarakat daripada segi formal dan juga tak formal. Agak-agak dalam makan dan minum ada tak etika? Kalau nak tahu lebih lanjut, kita tengok video seterusnya. Kamu semua dah faham kan apa nama kempen kami dan apa maksud etika tersebut? Jadi jom kita teruskan dengan sasaran audiens pada projek kami. Projek kami memfokuskan kepada 3 kaum utama di Malaysia, iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Sebelum tu, apa objektif untuk kempen dia? Ada berapa? Objektif untuk kempen ini terdapat 4. Yang pertama, memahami konsep etika makan. Yang kedua, memastikan setiap rakyat Malaysia mempunyai kefahaman yang asas mengenai perbezaan etika makan antara kaum. Yang ketiga, melahirkan individu yang menghayati setiap budaya dan keunikan dalam etika makan. Yang keempat, membincangkan peradaban yang betul berdasarkan etika pemakanan yang ditetapkan bagi setiap kaum di Malaysia. Okey, dah tahu objektif kan? Jom kita sambung seterusnya. Masyarakat pada masa kini telah banyak melupakan adat, tradisi serta etika mereka sedang makan. Jika dilihat, hanya golongan yang sudah berusia saja yang masih mengekalkan cara-cara ini. Anak-anak muda pada masa kini telah banyak terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak seronok ketika makan akibat daripada pengaruh trend serta media sosial. Ramai juga masyarakat di Malaysia yang tidak dapat membezakan adat serta tradisi mereka ketika makan. Kebanyakan daripada mereka juga menganggapkan perkara ini sudah tidak relevan buat masa kini. Ada juga individu yang mencampurkan adat serta tradisi mereka dengan budaya luar. Cara ini akan menyebabkan tradisi sesuatu masyarakat itu akan diancam kemusnahan. Seterusnya, etika makan kaum Cina. Tahukah anda, kaum Cina merupakan etnik kedua terbesar yang berada di Malaysia selepas kaum Melayu. Yang pertama, dilarang mengetuk chopstick pada mangkuk. Hal ini kerana ia merupakan cara pengemis di China meminta simpati untuk mendapatkan makanan.
Ia adalah sangat tidak wajar dilakukan kerana ia kelihatan seperti tidak menghormati orang lain. Yang kedua, dilarang mencucuk chopstick di dalam mangkuk nasi. Bagi kaum Cina, perbuatan mencucuk lidi kemenyan ataupun colok yang telah dibakar sebagai tanda menghormati orang yang telah meninggal dunia. Oleh itu, perkara seperti ini dianggap tidak baik dilakukan ketika sedang makan. Yang ketiga, tidak menggunakan chopstick yang hujungnya tidak sama panjang. Elakkan makan menggunakan chopstick yang hujungnya tidak sama panjang dan tidak sama rata. Hal ini kerana terdapat pepatah Cina 3 panjang 2 pendek yang membawa maksud mahu. Yang keempat, jangan guna chopstick untuk tunjuk ke arah orang lain. Perbuatan menghalakan chopstick ke arah orang lain dianggap tidak beradab dan ia diibaratkan seperti kita menuding jari ke arah mereka. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan etika makan bagi kaum Melayu. Orang Melayu pada zaman dahulu amat mementingkan adat dan sopan santun semasa makan, sama ada di rumah ataupun di majlis-majlis keramaian. Ia bukan sahaja bertujuan untuk menjaga pengajaran tetapi juga menjaga sopan santun orang Melayu. Seterusnya, terdapat 4 etika makan kaum Melayu. Etika pertama ialah membaca doa sebelum makan. Etika kedua, makan dengan menggunakan tangan kanan. Etika ketiga, tidak bercakap semasa makan. Dan etika keempat, makan dengan perlahan. Etika pertama ialah membaca doa sebelum makan adalah untuk mencegah daripada syaitan turut menikmati makanan yang kita makan. Hal ini dikatakan demikian kerana kaum Melayu merupakan penganut agama Islam. Agama Islam menjadikan garis panduan hidup bagi kaum Melayu seperti etika makan. Etika kedua ialah makan menggunakan tangan kanan. Makanan diambil menggunakan hujung jari, manakala tangan kiri digunakan untuk mengambil lauk dengan menggunakan sudu. Apabila makan menggunakan tangan, lebih terjamin kebersihan berbanding menggunakan sudu dan garfu. Kaum Melayu menyatakan makan menggunakan tangan dapat meningkatkan selera makan. Etika ketiga ialah tidak bercakap semasa makan, kerana bercakap ketika makan dianggap tidak sopan. Apabila makan, tidak boleh bercakap semasa makanan penuh di dalam mulut, dan tidak boleh bercakap perkara yang buruk supaya tidak mengganggu orang lain ketika makan. Etika keempat ialah makan dengan perlahan untuk mengelakkan daripada tersedak. Menyuap semula makan usai makanan yang berada di dalam mulut sudah ditelan, dan yang paling penting tidak mengisi penuh makanan ke dalam mulut. Seperti kaum yang lain, kaum India juga mengamalkan etika semasa makan, iaitu yang pertama, basuh tangan sebelum dan selepas makan menggunakan kendi air. Ini kerana untuk memastikan tangan kita bersih daripada kuman dan bakteria. Yang kedua adalah berdoa di dalam hati sebagai tanda kesyukuran kepada Tuhan. Yang ketiga adalah makan bersama dalam piring besar tahan karat. Hidangan yang berbeza adalah sangat digalakkan untuk dikongsikan dengan orang lain, dan dilarang memasukkan sudu dan garfu sendiri ke dalam makanan orang lain atau hidangan-hidangan utama kerana dianggap sangat tidak bersih. Yang keempat adalah makan menggunakan daun pisang untuk menggantikan pinggan. Haba dari nasi yang panas akan menyebabkan daun pisang membebaskan bahan yang membantu penghadaman. Bau harum dari daun pisang juga akan menambah selera makan, dan daun pisang yang sudah dilipat pula adalah sebagai tanda sudah selesai makan. Yang kelima adalah makan menggunakan tangan kanan. Cara makan adalah dengan makan dengan menggunakan hujung jari dengan kemas. Sudu hanya digunakan untuk memakan hidangan yang cair seperti kari. Justru tangan kiri akan tetap kering dan akan digunakan untuk minum air. Penggunaan tangan kanan semasa makan juga dapat meningkatkan selera makan dan kita lebih peka terhadap tekstur, rasa dan aroma makanan. Yang keenam adalah tidak bercakap dengan kuat semasa makan, iaitu tidak bising semasa makan untuk menunjukkan rasa hormat kepada makanan. Kesimpulan yang diperolehi, setiap kaum mempunyai adab dan etika tersendiri ketika makan. Sebagai contoh, kaum Melayu mengamalkan bacaan doa sebelum makan untuk menunjukkan rasa syukur ke atas rezeki yang diberi. Justru itu juga, apabila kita mengamalkan adab ketika makan dan minum, kita akan menjadi seseorang yang lebih berakhlak dan sentiasa berasa syukur atas rezeki yang diperoleh. Oleh itu, peranan dari semua pihak dalam memberi pendedahan terhadap kaum atau masyarakat
tentang etika ini. Pasti masyarakat kita akan lebih berhemah ketika makan, dan ini dapat memberi contoh yang baik terhadap pengunjung yang datang ke negara kita. Apa yang dapat kami pelajari daripada hasil tugasan kami pada kali ini adalah kami dapat mengenali cara-cara dan budaya makan setiap kaum di Malaysia. Perkara ini amat penting bagi menghormati budaya makan setiap kaum di Malaysia. Kita haruslah bersyukur dengan negara kerana mempunyai pelbagai budaya untuk kita kenali. Selain itu, kami juga memahami konsep dan etika makan. Setiap kaum mempunyai adab makan mereka yang tersendiri, seperti kaum Melayu makan menggunakan tangan dan membaca doa sebelum dan selepas makan. Manakala kaum Cina pula mengamalkan menghirup sup sebelum makan dan tidak boleh menyucup penyepit di atas nasi kerana ia merupakan sembahan kepada orang yang telah pergi. Manakala kaum India pula, tangan perlu dibasuh dahulu dan membaca doa di dalam hati tanda kesyukuran sebelum makan. Sekian, terima kasih.